Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, apakah pandangan Ustaz YDP tentang himpunan bersih 3.0 yang diadakan di ibu negara baru-baru ini? Himpunan bersih 3.0 yang diadakan baru-baru ini di Kuala Lumpur sebenarnya adalah kesinambungan daripada himpunan bersih yang diadakan 1.0 dan 2.0 sebelum ini. Jadi apa yang kita lihat dalam 3.0 ini menunjukkan apa yang kita tuntut daripada bersih 1, bersih 2 masih belum dilaksanakan oleh SPR dan Kerajaan Barisan Nasional. Maka sebab itu kita mengadakan bersih 3. Dan bersih 3 ni kita lihat kehadiran yang sangat ramai, lebih berganda daripada himpunan bersih sebelum ini, dengan melibatkan semua golongan masyarakat, sama ada daripada kaum Melayu ni, Cina ni, India ni, daripada berbagai-bagai agama, bangsa, keturunan dan juga lelaki dan wanita, sehingga anak-anak atas dukung pergi bersama-sama dalam bersih. Ini menunjukkan rakyat sangat tidak berpuas hati dengan perjalanan pilihan raya yang berlaku dalam negara kita selama ini, dan rakyat menuntut supaya pilihan raya itu diadakan dengan secara bersih dan adil, supaya kita bertanding di atas padang yang sama rata. Kalau kita kalah pun kita tak menjadi masalah apa-apa, kita dah biasa kalah dalam pilihan raya. Yang kita tak mahu ni ditipu oleh SPR dengan bersekongkol dengan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, dan juga UMNO Barisan Nasional. Maka yang menjadi masalah ni, apabila rakyat nak menunjukkan batan secara aman dan adil ini dihalang oleh UMNO Barisan Nasional menggunakan polis. Kalau kita lihat bersih 3 ni, pada awalnya aman, tak ada apa-apa masalah berlaku. Tetapi apabila berlaku provokasi daripada pihak polis, menyebabkan mereka menembak gas pemedih mata dan menyemur air kepada peserta perhimpunan, menyebabkan keadaan kocak-kacir dan ada. Berlakulah berbagai-bagai perkara yang tidak diingini, dan akhirnya mereka tuduh peserta-peserta lah yang membuat perkara ini. Sebenarnya bukan. Kalau polis tidak memulakan tawakan, tak ada apa-apa. Jadi kita telah memberi syarat melalui bersih dan juga melalui Pakatan Rakyat untuk isyarat kepada kerajaan, sekiranya mereka tidak mahu juga membersihkan daftar milih dan menjadikan pilihan raya yang adil dan bersih ini, kita akan adakan pula bersih 4 yang lebih hebat daripada ini untuk kita membantah. Jadi sekarang ini kesedaran rakyat telah menyeluruh bahawa sistem pilihan raya ini sebenarnya memang tidak adil dan tidak bersih. Dalam Parlimen Pekan terdapat pengundi dari peneroka Felda. Apakah pandangan YDP keperluan peneroka menyokong penyenaraian Felda Global Ventures Holding di BSKL? Pada pandangan saya, tidak perlu peneroka-peneroka dalam Parlimen Pekan dan juga seluruh Malaysia menyokong penyenaraian Felda Global Ventures Holding di BSKL ya. Tidak perlu, sebab mereka nak senaraikan itu dengan mengambil tanah-tanah Felda Plantation yang dipajakkan kepada mereka selama 99 tahun. Dan tidak cukup dengan Felda Plantation, mereka cuba pula mengambil koperasi peneroka Felda untuk bersama-sama memperkuatkan mereka bagi menyenaraikan Felda Global Venture ini di BSKL ya. Jadi kalaulah sekiranya mereka nak senaraikan itu terpaksa mengambil tanah Felda Plantation yang 360,000 hektar luasnya dalam negara ini dan digadaikan, maka akan hilang tanah yang sepatutnya kepunyaan peneroka, yang sebagaimana Pakatan Rakyat menjanjikan kalau sekiranya Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya akan datang ni, tanah Felda Plantation ni akan kita agihkan kepada dinasti kedua. Artinya Felda Plantation itu akan dibatalkan, dan tanah Felda Plantation ini akan diagihkan kepada dinasti kedua, dinasti ketiga, dan juga kepada bekas-bekas tentera yang susah dan kepada orang-orang miskin. Ia akan membolehkan hampir 800,000 kan, maknanya akan ada peneroka-peneroka baru dalam Felda. Tapi kalau sekiranya ini telah diapungkan di pasaran terbuka, nanti kita bimbang, bukan kita bimbang lah,
kita akan tahu memanglah harganya akan melambung, dan maknanya penoka mungkin dapat diuran untuk melambung harganya. Tetapi pasti mereka akan jual selepas itu, pasti jual. Apabila penoka-penoka ini jual, siapa yang akan beli? Adakah penoka juga yang beli? Ataupun syarikat-syarikat Melayu yang beli? Besar kemungkinan syarikat-syarikat di Malaysia pun tak mampu nak beli dengan banyaknya. Akhirnya syarikat luar negara akan beli, daripada Singapura, daripada Hong Kong. Syarikat-syarikat Yahudi, syarikat Amerika akan beli, maka tergadailah tanah Felda Plantation. Kita pada asalnya memanglah tidak menghalang penoka-penoka ni nak dapat diuran runtuh. Sekiranya kerajaan nak bagi diuran runtuh, bagi. Kita tak menghalang. Yang kita halang ni, diuran runtuh nak diberikan dengan menggadaikan tanah Felda Plantation. Yang tu yang kita tak setuju tu. Tiba-tiba baru-baru ni, pada hari Senin dan Selasa yang lepas, telah digantung di Felda Chini spanduk-spanduk dan juga edaran-edaran risalah yang seperti ini. Risalah yang menghalang jangan sekali-kali penoka menerima diuran runtuh yang akan diberikan oleh kerajaan. Yang masalahnya, edaran-edaran dan juga banner-banner yang ditayang, yang dipasang di Felda-Felda ini menggunakan nama anak satu NGO di bawah PAS yang diketuai presidennya oleh saudara Mazlan Aliman, seorang kuasa PAS pusat. Dan dalam risalah ini ditulis, kami tidak teringin durian runtuh. Para penoka Felda jangan terima durian runtuh, kerana kita ada maruah dan harga diri. Najib penipu penoka, hidup Pakatan Rakyat. Jadi ayat-ayat seperti ini boleh menyebabkan penoka jadi marah. Jadi bila penoka marah, yang dia marahnya adalah kepada anak dan kepada PAS dan kepada Pakatan Rakyat. Lebih-lebih lagi saya tengok pada kotak edaran ini ditulis dengan tulis tangan. Dia kata hidup PAS, hidup PAS, hidup PAS. Sebarkan risalah ini kepada semua. Jadi kalimah yang hidup macam tu saya tengok selalu ni hidup UMNO, hidup Melayu, hidup PAS. Ini kita tengok ini ada satu risalah sabotaj daripada kuncu-kuncu UMNO dan Barisan Nasional untuk nak memburukkan nama Pakatan Rakyat, nama PAS terutama sekali, dan juga NGO anak yang diketuai oleh Mazlan Aliman. Jadi ini cara taktik yang paling kotor, yang paling buruk yang dilakukan untuk nak suruh penoka-penoka Felda ni membenci PAS dan Pakatan Rakyat supaya tidak pilih, tidak mengundi mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab sekarang ni dah dekat dengan pilihan raya. Jadi sepatutnya perkara-perkara seperti ini yang kita nak cegah. Kita tak nak perkara seperti ini berlaku, kerana ini sebenarnya telah dinafikan oleh anak sendiri dan telah dinafikan oleh PAS dan Pakatan Rakyat bahawa banner dan risalah edaran ini tidak ada kena-mena dengan anak dan tidak ada kena-mena dengan PAS dan Pakatan Rakyat. Ini menunjukkan perkara ini telah diada-adakan, dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional untuk nak memburukkan Pakatan Rakyat. Jadi kita amat menentang kerja-kerja kotor seperti ini, taktik-taktik kotor seperti ini, dan kita menasihatkan penoka-penoka supaya berhati-hati sebelum penoka mengatakan ini daripada PAS, rojoklah pada pimpinan PAS terlebih dahulu. Kerana di akhir-akhir ini banyak sangat perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan kita dikaitkan dengan kita untuk nak menunjukkan kita tu mempengaruhi penoka supaya penoka ini tidak menerima apa yang nak diberi oleh kerajaan, walaupun kerajaan nak beri durian runtuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjelang PRU ke-13, kita lihat ahli Parlimen Pekan kerap mengadakan program-program besar di Bandar Pekan. Apakah pandangan Kapten dalam perkara ini? Terima kasih. Alhamdulillah. Memanglah kalau kita tengok program yang diadakan di Pekan ni semata-mata untuk menaikkan imej ahli Parlimen Pekan saja. Ya. Jadi kalau kita tinjau daripada pandangan rakyat, khususnya orang-orang Pekan ni sendiri, dah nyampah dah. Bukan sebab apa, kita dah tahu sejak 2 tahun kebelakangan ni Bandar Pekan ni memanglah
bukan besar mana pun bandar bekas ni. Orang kata sekarang ke je. Di tutup jalan raya ni setiap sudut. Sedangkan jalan masuk dan jalan keluar bandar bekas ni satu je. Daripada sebelah Ketapang ataupun daripada Nasi dan juga daripada Peramu lah. Dan daripada sekolah sains itu bertemu pula jalan yang daripada Pala Hinai. Apabila dah banyak sekatan dibuat oleh pihak keselamatan, khususnya polis diraja ni, maka menjadi sukar bagi rakyat, terutama penduduk pekan ni, nak keluar masuk. Segala program ni sepatutnya ada kala yang boleh diubah tempat lain, bukan dia tak boleh ubah. Ini semua dilonggokkan di tengah-tengah bandar. Dan paling malang sekali apabila orang yang luar daripada pekan ni, yang tidak tahu selok-belok jalan pekan ni, selalu terbabas atau orang kata tersesat jalan. Apabila dia tunjuk jalan ke Alu-Ara sana, maka mereka sampai ke Padang Polo kadang-kadang. Tak ada penunjuk yang sebenarnya. Itu satu. Yang keduanya, program-program ni tak ada apa yang datangkan keuntungan kepada rakyat. Contohlah macam hari ni sendiri, saya lalu dia kebetulan saya lalu program bomba, saya tak tahulah apa dia dah buat bomba ni. Bomba sedunia. Bomba sedunia. Dah tutup jalan raya ni 2-3 hari yang sudah. Dan mungkin akan melarat sehingga hari Senin. Bermakna seminggu kita menghadapi masalah jalan raya ni. Bagaimana pihak polis dan juga majlis daerah berfikir untuk menyelesaikan masalah lalu lintas ni? Apakah mereka suka lihat keadaan bandar kita macam ni? Itulah peringkat yang pertama saya rasa, komen saya. Dan saya haraplah penduduk pekan ni ada yang boleh menyampaikan maklumat ini secara telus kepada pihak polis dan juga majlis daerah. Program-program yang dia ada yang boleh dipindah tempat lain, banyak lagi. InsyaAllah kita akan sampaikan benda ni. Mungkin PAS sendiri akan buat surat kepada pihak-pihak yang berwajib. Soalan kedua, baru-baru ni Perdana Menteri mengumumkan gaji minimum bagi pekerja di Malaysia. Apakah komen Kapten dalam isu ini? Masalah gaji minimum ni telah pun diwar-warkan oleh Barisan Nasional ni 4-5 tahun yang sudah. Tapi tak ada penyelesaian. Tapi oleh kerana pilihan raya telah hampir, maka mereka mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan bahawa Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional ni prihatin kepada masalah gaji buruh ni tadi. Sebenarnya benda ni telah pun disepakati oleh Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat dah buat janji dah dalam buku jingga tu, seandainya kita mentadbir, kita akan memberi gaji minimum kepada rakyat Malaysia ni sekurang-kurangnya RM1,100. Jadi apabila kita tengok Perdana Menteri membuat pengumuman, dia hanya bagi 900 untuk penduduk sebenarnya Malaysia dan 800 bagi penduduk Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat perbezaan pengumuman dia dengan janji Pakatan Rakyat, jauh lebih baik janji Pakatan Rakyat. Apakah rakyat akan terpedaya dengan janji Barisan Nasional ni? Itu yang pertama. Yang keduanya, janji dia pula bersyarat. Janji dia bersyarat. Contoh saya buat, gaji bagi kaki tangan yang bekerja di bawah syarikat yang besar, dia akan bermula kuat kuasanya pada 6 bulan selepas diisytiharkan. Jadi kalau kita tengok, selepas 6 bulan diisytiharkan baru nak dilaksanakan. Maknanya kalau pilihan raya awal, belum tentu. Begitu juga dengan syarikat yang kecil, penguatkuasaannya akan dikuat kuasa selepas 12 bulan, maknanya setahun. Apakah janji ini mampu dilaksanakan? Saya rasa ini hanya gula-gula saja. Sebab kita sedia maklum, Perdana Menteri ini Perdana Menteri yang peluk-pelak. Sedangkan gaji
kaki tangan awam yang dipaksa kaki tangan awam menandatangani sebelum 31 Disember pun boleh dibatan. Apa pula swasta? Dan lebih malang lagi, ada clue yang dalam peristiwaan itu, syarikat-syarikat kecil boleh memohon penangguhan selepas 2 bulan. Ini satu peluang yang akan diambil oleh pihak swasta. Apakah ini akan kita lihat satu sendiwara yang baru? Tapi kita haraplah rakyat, khususnya buruh-buruh yang ada di Malaysia ni, guna pakai janji kita. Kerana apa? Kita telah membuat janji lebih dahulu daripada UMNO Barisan Nasional, bermakna kita lebih komitmen lagi untuk membela nasib rakyat, khususnya buruh-buruh.